kita akan tengok persenyawaan tumbuhan. Jadi first thing first, kita akan tengok pembentukan debunga. Jadi pembentukan debunga bukanlah di dalam sistem pembiakan betina, tetapi di dalam sistem pembiakan jantan, which is stamen. Jadi stamen bentuk dia macam ni. Dia ada anther, dia ada filamen. Jadi dalam anther ni lah debunga terbentuk. Jadi secara kasarnya kita tengok anther macam ni, tapi secara spesifiknya bentuk anther macam ni. Ni filamen. Jadi anther terdiri daripada banyak lobul. Yang panjang-panjang ni lobul. Ni pun lobul, ni pun lobul, ni pun lobul. Jadi di dalam setiap lobul ada pundi debunga. Bentuk pundi debunga macam ni. Jadi pundi debunga pertama, kedua, and so on. Jadi di dalam pundi debunga ni pula ada banyak sel induk mikrospora. Dia ada beratus-ratus sel induk mikrospora. Jadi sel induk mikrospora ni adalah yang akan bermeiosis membentuk 4 sel mikrospora dan seterusnya debunga. Jadi kita akan move ke sini. Jadi dah nama pun apa tadi? Sel induk mikrospora kan ada dalam lobul. Jadi di dalam lobul ada pundi debunga. Pundi debunga ada sel induk mikrospora. Jadi dah nama pun induk, dia adalah parents. Jadi bila parents, dia akan menghasilkan sel anak lah. Dia akan menghasilkan sel gamet ataupun sel untuk bersenyawa. Sel yang berfungsi untuk bersenyawa. Untuk persenyawaan. Jadi di induk, dia mestilah bermeiosis. Bila meiosis, dia proses untuk apa? Proses untuk membentuk sel yang bersenyawa ataupun sel gamet. Jadi sel induk mikrospora ni akan bermeiosis menjadi 4 sel mikrospora. 4 sel mikrospora ni pula akan berkembang membentuk debunga. Okey. Macam itulah terjadinya pembentukan debunga. Jadi di dalam debunga ada nukleus. Nama dia nukleus debunga. Jadi nukleus debunga ni dia tak bermeiosis, tapi dia bermitosis. Jadi bila dia bermitosis, korang kena ingat dia nak membentuk lebih banyak sel. Okey. Jadi bila nukleus debunga ni dia akan bermitosis membentuk 2 nukleus, iaitu nukleus tiup dan nukleus penjana. Jadi bentuk dia macam ni. Ni tiup, ini debunga. Ni tiup, ini penjana. Nukleus tiup, nukleus penjana. Okey. Lepas tu kita akan tengok pembentukan pundi embrio. Pembentukan pundi embrio barulah terjadi dalam sistem pembiakan betina, which is carpel. Jadi carpel tu ada ovul. Jadi di dalam ovul lah pembentukan pundi embrio berlaku. Jadi kalau korang tengok, bandingkan, hampir sama je nama dia. Ni megaspora, ni microspora. Jadi sel induk megaspora, sebab dia induk, dialah yang akan bermeiosis membentuk 4 sel megaspora. Ini 4 sel microspora. Ini 4 sel megaspora. Jadi 4 sel megaspora ni hanya satu je yang akan berkembang membentuk sel lah kan. Okay. Yang 3 yang seterusnya akan merosot. Jadi yang satu yang akan berkembang ni akan bermitosis 3 kali. Dia 3 kali, mitosis 3 kali membentuk sel dengan 8 nukleus. Sebab itulah korang tahu dalam ovul dia ada 8 nukleus, which is 3 sel antipoda, nukleus ni nukleus kutub bukan nukleus tiup. Saya salah tulis.
ada 2 sel sinergit dengan sel telur. Jadi, lepas terbunga dengan pundi embrio ni dah terbentuk, kita kena tahu pula macam mana diorang bertemu. Jadi, diorang bertemu melalui proses pendebungaan lah. Jadi, debunga ni akan didebungakan oleh agen pendebungaan. Contohnya macam angin, manusia atau apa-apalah kan. Jadi, bila debunga ni melalui pendebungaan, debunga ni akan melekat pada stigma. Jadi, bila dia dah melekat, dia automatik nukleus debunga ni, nukleus dalam debunga, iaitu nukleus debunga, kan ada nukleus tiup dengan nukleus penjana. Jadi, nukleus tiup ni automatik akan membentuk tiup debunga. Jadi, tiup debunga yang terbentuk ni akan memanjang ke ovul. Jadi, bila tiup debunga ni dah memanjang ke ovul, automatik nukleus penjana ni pun dah sampai ke ovul sebab diorang berkawan macam ni. Jadi, bila nukleus tiup ni dia bentuk tiup debunga macam ni, dia dah bentuk tiup debunga, automatik dia pun bawa sekali nukleus penjana. Okey. Jadi, nukleus penjana ni yang dah sampai ke ovul sebab kawan dia bawa dia, nukleus tiup ni dah bawa dia akan bermitosis, membentuk 2 gamit jantan. 2 gamit jantan yang dah pun masuk ke dalam ovul. Jadi, bila dah dah berlaku pertemuan antara debunga dengan pundi embrio ni, dia dah pun ke dalam ovul, tiup debunga pun merosot. Sorry, tadi ada kegegaran, bukan gempa bumi ya. Jadi, bila debunga dengan pundi embrio ni dah pun bertemu, jadi gamit jantan tadi kan, 2 gamit jantan ni kan dah masuk ke ovul. Jadi, 2 gamit jantan. Gamit jantan yang pertama, kalau korang tengok apa nama dia, yang warna merah ni, garisan ni. Jadi, gamit jantan yang pertama akan bersenyawa dengan sel telur. Bersenyawa dengan sel telur menghasilkan zigot yang diploid. Jadi, zigot ni akan bermitosis, membentuk 2 sel. Jadi, 2 sel iaitu sel yang besar dengan sel yang kecil. Jadi, sel yang besar ni akan berkembang membentuk penggantung, iaitu sebagai pendambat embrio lah kan. Jadi, sel yang kecil ni pula akan berkembang membentuk embrio yang terdiri daripada plumul, radikal dengan kotiledon. Okey, itu gamit jantan yang pertama. Gamit jantan yang kedua pula, kalau korang tengok curly ni, dia dia akan bercantum dengan nukleus tiup, nukleus kutub. Nukleus kutub. Gamit jantan kedua akan bercantum dengan nukleus tiup, menghasilkan nukleus endosperma yang triploid. Jadi, nukleus endosperma ni akan bermitosis membentuk tisu endosperma yang berfungsi sebagai bekal, membekalkan nutrien kepada embrio dan menyimpan makanan. Jadi, macam itulah berlakunya persenyawaan tumbuhan, di mana daripada debunga dengan pundi embrio sampailah dia jadi buah. Okey, senang je kan? Okey, jadi nota ni nanti saya akan scan lah kan.